Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله إخواني رحمة الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita senantiasa dapat syukurnya dengan kepada Allah Ta'ala, dan di pagi yang barakah ini sama-sama kita dapat buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebelum daripada kita nak buat hubungan dengan makhluk, dengan kesenangan dan dengan kemewahan dunia, maka kita sama-sama dapat buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi tanda bagi orang beriman ialah mereka senantiasa hidup, senantiasa hati terlekatnya dengan panggilan-panggilan Allah Ta'ala, terlekatnya dengan seruan dan panggilan-panggilan untuk menuju kepada tempat kejayaan. Sebab itu barang sesiapa yang mendapati hadis salatul jamaah waktu fajar, seolah-olah dia faqad qama al-laila kullahu, seolah-olah dia berqiyamul lail sepenuh malam, disebabkan hatinya senantiasa hidup walaupun telaknya mata dan tertidurnya kita pada semalam. Tetapi apabila datangnya waktu subuh, waktu azannya, waktu subuh, maka leda bangunlah kita untuk menyiap dan menghadiri jamaah, bermakna dah hati itu dikirakan hidup dia di waktu malam. Lebih lagi kita sudah pun berada pada perhujungan bulan Zulhijjah. Hari ini 29. 29 Zulhijjah, 29 bulan 7. Sama panggil. Di segi bilangan hari ini samalah di mak kita lah sama. Mengikut takwin kita ni sama. Maka mulai daripada hari ini akan menentu pada keesokan hari. Adakah esok itu termasuknya pada bulan Muharram? Apabila masuk bulan Muharram, maka tambah pula akal seekor lagi. 1444. Tahun ni kita ada tahun 1443. Maka masuklah tahun 1444 Hijrah. Hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sebut hijrah, memanglah kita semua akan terasa, akan teringat, akan kembali sejarah-sejarah pengorbanan dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu umat Islam kita duduk dengan hijrah Nabi ni sepanjang tahun. Dan hijrah ni kita kena hidup dengan dia sepanjang tahun. Sebab itulah dah ditentukan bilangan tahun ni dalam Islam itu, mereka menentukan tahun ni mulai daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun di sana ada berita, ada peristiwa yang penting yang besar-besar belaka. Dan munasabah kalau nak jadi bilangan menentukan tahun ni dalam Islam. Sama ada beranaknya Nabi,
Seperti mana ada orang senda dan ada orang beri pengesyarat. Mulai terima wahyunya Nabi berperangai Badar dan sampai matinya Nabi, tapi semua itu ditolak dan para sahabat menunjui setuju di atas menentukan bilangan tahun ni dalam Islam ini ialah mengambil peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui hijrah inilah dapat membentukkan satu kerajaan Islam. Dan melalui hijrah inilah dapat menjayakan risalah Islam. Maka akan tertulis dan detik kejayaan umat Islam ini setiap zaman dan setiap tempat itu melalui hijrah. Kalau tidak ada hijrah, maka tidak akan sampainya Islam di bumi Nusantara. Bumi kita ni orang panggil bumi Nusantara. Sebab tu setengah orang ada tak nama Nusantara. Nusantara ni bumi Melayu ni lah. Bumi tempat kita duduk ni digelarkan bumi Nusantara. Kalau Indonesia orang panggil bumi Sumatera. Dia dekat-dekat lah tu, Sumatera Nusantara tu. Maka melalui hijrah itulah Islam telah tersebarnya di bumi dunia ini sehingga sampai pada bumi Nusantara ini. Dan kita ikut dapat merasai kecap nikmat Islam. Dapat mengecapi nikmat Islam. Dapat kita berada di bawah payung ataupun naungan Islam. Dapat kita mempelajari akhlak-akhlak dan dapat kita bernaung berteduh di bawah ajaran Islam. Maka alhamdulillah min a'zamin ni'am, sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kita, bahkan kepada seluruh umat Melayu kita ini telah dihidayahkan oleh Allah Ta'ala untuk memelukkan agama Islam semenjak daripada tok nenek kita beratus-ratus tahun dan sehingga sampai di zaman kita, dan masih lagi berterusan, masih lagi kita berpegang di atas agama ni. Alhamdulillah. Maka apabila kita sebut hijrah ni, memanglah hijrah adalah di antara sebesar-besar sebab supaya dapat mengkifaratkan dosa, dan dia adalah di antara sebab juga supaya dapat mengampunkan dosa pendosa itu tersendiri. Kita bertengok satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak pengorbanan dan kesungguhan dia terhadap Islam, walaupun sebelum itu dia menjadi seorang yang paling ketat, paling kuat menentangnya Islam, iaitu Amr bin As. Amr bin As ni satu ketika dia nak hampir-hampir mati, makna duk dekat nak matilah, makna duk dalam keadaan dekat mati dah, makna sakit, lepas tu terasa kata dekatnya ajal dia, maka dia tangis, apa-apa menangis, sebagai tangisan yang panjang, teriak dia, berkat mati teriak. Kita berteriak juga ni, dah bertua tak boleh nak bangun, nyakit lemak. Dah biasanya orang nyakit lemak teriak lah dah. Kita tengok dia. Tu tak kata demo lah kita sepatut. Kalau kita terhinggap oleh penyakit tu, dah teriak. Maka orang nak mati ni dia teriak. Dah dekat, dia terasa tak erak, dia teriak. Maka apabila dia teriak ni, dia malingkan muka dia kepada dinding. Malah paling kepada dinding lah. Maka anak dia pun tanya, anak dia pun tengok ayah dia teriak ni pun royak pada ayah. Dia kata, ya abatah, wahai ayahku, adakah tidak Rasulullah pernah memberi berita gembira kepada engkau? Adakah tidak Nabi royak mung ni lagu tu mana dapat kebaikan gitu-gitu? Adakah tidak Rasulullah mana sebut sesalah anak dia tahu tu,
Dan kerana dia ni termasuk orang yang apabila dia memeluk Islam, termasuk orang yang paling kuat lah di dalam berjihad jalan Allah Ta'ala. Sehingga ayah dia pun berpaling kepada anak dia. Kemudian ayah dia pun kata, wahai anakku, sesungguhnya seafdal-afdal barang yang aku sedia ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan makna barang paling mulia, barang paling afdal sekali yang aku nak cedanya ialah syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tak ada lah benda paling mulia sekali yang aku nak buat cedengan nak menemui Allah Ta'ala ialah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadah. Dah, syahadah tu. Dia kata sesungguhnya aku ni dah sekarang ni duduk di atas 3 cabang ataupun 3 lapisan. Dia kata, adakah tidak engkau pernah melihat aku dulu? Dan tidak ada seseorang yang lebih aku benci lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang aku benci sekali terhadap diriku lebih pada Muhammad. Belum dia memeluk Islam. Kerana tertipu oleh Quraisy, pembesar-pembesar Mekah mengatakan Muhammad lah yang datang untuk memecah belahkan masyarakat Quraisy. Dan Muhammad lah mari nak berubahkan pegangan, berubahkan panggil status sistem pemerintahan ataupun nizam hak orang tok nenek dia buat dulu. Jadi Muhammad mai nak ubah, mari memecah belah, dah mari becek di antara suami isteri, dah mari gitu gini. Lalu tu dia kata tidak ada seseorang yang paling aku benci lebih pada dia. Maka dia kata, dan tidak adalah sesuka-suka aku cita-cita ni kalau aku kuasa boleh nak bunuh dia. Mana cita Amr bin As ni belum dia Islam ni, benda dia suka sekali ni ialah kalau dia boleh pergi pelik cip Nabi, pergi bunuh Nabi, hak tu dia suka sekali. Bahkan dia seorang lah. Orang-orang lain hak belum Islam pun, Umar sendiri pun lagu tu. Niat cita-cita nak perhabiskan riwayat hidup Muhammad. Kerana tak tahan dah pecah belah, tak tahan dah perbalahan, tak tahan dah benda yang berlaku dalam masyarakat Quraisy ni. Kalau kita habiskan dia, maka cerita habislah. Maka nak bunuh, dia kata. Dan kalaulah aku ni mati ketika tu, tentulah aku ni daripada ahli neraka lah. Dan kalau aku tu pergi mati misalnya, dan jika sup nyawa ketika aku duk buat lagu tu, duk niat lagu tu, maka memanglah aku ini daripada ahli neraka. Tapi dia kata, dan tatkala Allah Ta'ala telah kurniakan Islam masuk dalam hati aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku kata pada Nabi, absud yaminuka fala ubayyi annaka, wahai Muhammad, wahai Nabi, bukalah tanganmu supaya aku mubayaah dengan engkau. Mana minta Nabi buka tangan, kerana apabila datangnya sahabat-sahabat, datangnya orang-orang yang untuk nak memeluk Islam, nak mubayaah. Apabila Nabi hijrah pergi di Madinah ni, Nabi buka peluang untuk orang-orang yang mari ni mubayaah dengan Nabi. Mana pegang tangan lah, pegang tangan dan berjanji macam-macam janji. Lalu itulah Rasulullah pun bukalah tangan kanan dia. Faqabattu, dan maka dia pun memegangkan tangan aku. Maka aku pun tanya, maka dia pun tanya aku, maka Nabi lah tanya aku, malaka ya Amru, macam mana wahai Amru, ataupun apakah ada gapo wahai Amru. Maka aku pun jawab, wahai Rasulullah, aku nak buat syarat denganmu, iaitu buat ikatan denganmu, buat syarat lah. Aku nak memeluk Islam, aku nak masuk Islam ni, aku nak turut ikutkanmu ni, aku nak minta dah syarat lah. Maka Nabi kata, apakah yang kau kehendaki syarat itu? Maka dia kata, an yughfarali, boleh tak minta yang kau ampunkan aku dan dosa segala kesalahan dulu. Maka Nabi kata, ama alimta
adakah tidak engkau tahu bahawasa Islam itu dan meruntuhkan apa yang sebelum ini. Dan apabila masuk Islam, seseorang yang melakukan kesalahan dan kesilapan dasar yang dahulu, dan maka semua itu hilang habis. Al-Islam la yadubu ma qablahu. Dan Islam ni la runtuh barang yang sebelum pada tu. Mana benda yang buat kesalahan kesilapan sebelum daripada dia memeluk Islam, walaupun kejahatan sebesar mana sekalipun, di saat yang dia memeluk Islam, maka kesalahan itu tidak dimulai. Seolah-olah dia baru beranak daripada perut ibu. Masuk Islam ni, mulai di situlah dia dikirakan seperti beranak daripada perut ibu. Dan hijrah juga tahdamu ma kana qablaha. Hijrah juga dan meruntuh apa yang sebelum pada itu. Jadi dua, beripung dua pada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kifarat dasar, pertama dia memeluk Islam, yang kedua dia hijrah. Kerana hijrah ini menjadi kewajipan bagi setiap umat Islam, bagi setiap orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum daripada buka kota Mekah, menjadi kewajipan illal mustada'afin, mereka orang-orang lemah, minar rijali wan nisa wal wildan, daripada lelaki dan budak-budak, kanak-kanak. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Orang yang tidak ada kekuatan, orang kena rata, dan kena ikat, kena paksa, kena apa semua tu tak apa. Bagi orang kuasa, maka menjadi kewajipan fardu. Dan fardu ain di atas semua umat Islam pada zaman itu, dan mereka berkewajipan untuk hijrah kepada bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annal hajja yahdamu ma kana qablahu. Dan haji juga meruntuhkan apa yang ada sebelumnya, mana dosa sebelumnya. Yang tiga perkara. Yang pertama, Islam. Ini tentunya kepada orang yang belum masuk Islam lagi. Belum masuk Islam lagi. Mana orang yang belum masuk Islam, orang kafir, orang buza, orang mana sahaja yang tak masuk Islam. Kemudian satu hari dia memeluk Islam. Maka di saat yang dia memeluk Islam, kita rayak berita gembira pada dia. Di saat yang memeluk Islam, kita kena rayak berita gembira bahawa kamu ni seolah-olah baru beranak. Tidak ada dosa. Putihnya, bersihnya, seperti budak yang baru lahir. Maka di saat inilah dimulai kira. Mana semua kesalahan dan kesilapan yang membuat dulu, jangan kembalilah. Dan minta jauhlah daripada kesalahan dan kesilapan dulu, daripada perzinaan ke, sama ada zina, sama ada minum arak, sama ada bunuh orang, sama ada apa sekalipun, dan kejahatan yang dia buat, yang dia lakukan sebelum datang Islam, maka semua tu runtuh habis. Dan jangan dia kembali, minta dia jangan kembali sama sekali, dan kamu akan tetap di atas kebaikan. Dan hijrah, dan walaupun hijrah masa kita ni tidak ada hijrah. Dan hijrah yang berbentuk tinggal tempat kediaman lah. Dan walaupun seorang ulama mengatakan tidak putus hijrah ni, dan kemungkinan satu tempat akan timurnya ke zaliman misalnya. Inna ardi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bumi Tuhan ni luah. Apabila timurnya ke zaliman, dan nak menegakkan Islam tak leh pada satu bumi, maka diwajibkan hijrah kepada bumi-bumi yang lain. Ada setengah ulama kata tidak habis hijrah ini. Walaupun hijrah al-uzma tu, hijrah yang terbesar, panggil beserta Nabi SAW tu sudah nasakh, sudah habis hukum tu. Tapi hijrah dalam bentuk meninggal ataupun mengeluar daripada kezaliman, kadang-kadang dalam dunia ini memanglah ada. Sebab tu tengok banyaklah orang-orang hijrah dalam dunia ini tidak ada. Mereka umat Islam lah yang paling banyak sekali mana hijrah tu baik daripada bumi mereka, kerana kezaliman dan peperangan yang berlaku di dalam negara-negara Islam, negara-negara Arab. Maka terpaksalah umat Islam di beberapa buah negara hijrah tu baik daripada bumi mereka. Tetapi walaupun hijrah yang berbentuk seperti hijrah Nabi SAW itu habis, al-muhajir man hajara nafsahu.
Al-muhajir yang sebenar ialah mereka yang hijrah min apa ni, daripada min ma'asi, daripada maksiat. Hijrah tinggal. Tu boleh setiap orang, kita ni boleh hijrah lah. Setiap perkara yang menjadi kemerdekaan Allah Ta'ala, itu yang dikatakan al-muhajir. Dan orang hijrah sebenar ialah orang yang hijrah benar-benar kejahatan. Dan dia kata lagi, apabila Nabi rakyat 2-3 perkara, dan perkara yang meruntuhkan dosa dia, maka dia kata, dan sekarang tidak ada seseorang yang lebih aku kasihnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seseorang yang lebih mulia di sisi aku, di mata aku, lebih daripada dia. Dan dia kata, aku tak kuasa mana nak membukakan dua mata aku ni, mana aku tak tahan untuk nak celak dan nak memenuhi pandangan aku daripadanya, kerana terlalu aku sangat mulia terhadap dia. Kalau ada orang tanya aku, lau su'il tu, kalau ada orang tanya aku, suruh aku rayak lagu mana muka Nabi, dia kata ma ataqtu, aku tak kuasa nak rayak. Tak boleh nak rayak Nabi lagu mana. Sebab apa dia kata? Sebab aku tidak pernah memenuhi pandangan aku daripadanya. Mana seolah-olah nak tengok dengan penuh dua butir mata tu muka Nabi tu, tak tergamak. Terlalu mulia, terlalu dia kasih terlalu mulia ni, seolah-olah nak tengok celak mata, penuh dua butir mata tengok muka Nabi tu, tak boleh buat. Terlalu mulia. Sebab tu kalau orang tanya nak rayak tak boleh. Kita nak boleh rayak ni sebab kita tengok dia, perhati muka dia dah. Tengok orang tak rayak, cuma rayak muka ke mana. Ada orang salah kamu. Ya, misalnya orang tanya lah. Tak rayak tak orang tu, tak ingat muka lagu mana. Dia rayak muka dia, bujur dia, rambut dia sulah-sulah sikit. Gigi dia tak ada. Aku kenal dia tu, jalan lah. Dah hitam sikit-sikit, mata juling, rayak bercemeh tu. Boleh rayak sebab kita tengok dia, muka dia boleh rayak. Gigi dia gitu, dan mulut dia gitu, janggut sikit-sikit misalnya. Jadi orang kita rayak pun, aku kenal. Jalan dah tak orang tu, jalan tinggi. Jadi tapi Amr bin As ni kalau tanya, kata aku tak kuasa nak rayak Nabi. Kenapa? Kerana aku tidak pernah memenuhi pandangan aku. Dia kata, dan sekiranya kalau aku mati di atas demikian itu, dan kalau aku mati dalam keadaan lagu tu, aku harap-harap bahawa aku ini di kalangan ahli syurga. Kemudian dilantikkan aku beberapa perkara, mana aku lepas pada aku memeluk Islam, dilantik. Khususnya dia ni dilantik menjadi kabenu, dan orang mula-mula buka kota Mesir, Amr bin As. Amr bin As ni orang yang pergi buka kota Mesir pada masa Abu Bakar lagi. Berjihad, sehingga dialah yang dapat membukakan kota Mesir, buka negeri Mesir pada masa dia. Dialah yang pemimpin, dan dia dilantik menjadi kabenu Mesir. Sehingga siapa pada masa Umar, dia jadi kabenu Mesir lagi. Jadi wali Mesir lah. Fa idza ana mitu. Dia kata, dan kemudian aku ni dilantik, mana diberi kewajipan beberapa perkara, dan aku tak tahu sekarang apa keadaan aku. Mana lepas pada Nabi mati dah lah. Aku dilatih menjadi tu, jadi ni, boleh tamna itu, tamna ini. Aku tak tahu gapo kesudahan aku, soal gitulah. Fa idza ana mitu, maka dia kata, dan apabila aku mati, ia pesan kat anak dia, apabila aku mati, mu jangan seolah-olah mu jangan ikuti iringi aku ni naihah. Naihah ni orang teriak gatak tu lah. Lepas orang mati ni orang panggil naihah. Niyahah tu makna teriak gatak, jerit. Dia kata, kalau aku mati, mu jangan halak kepada orang-orang ikuti jenazahku ni di kalangan orang-orang hak jerit, hak teriak tu. Tak saya betul. Kerana di Mesir tu lagu tu. Di zaman jahiliah pun lagu tu ada di Mesir ni. Dia banyak perkara lah. Amr bin As ni dia pergi ubah perkara di Mesir tu. Setengah daripadanya, setiap tahun ada buat jamuan retina kepada Menamnai.
Dah, orang panggil amalan orang Mesir. Dan apabila tak turun hujan, tak gapo setahun sekali ni, amalan orang Mesir dak buat lagi tu. Cari betina paling jangok sekali, dah lontar dalam sungai ni. Jamu hatu sungai ni lah, mudah-mudah kita kata jamu hatu lah. Dah, jamu hatu sungai ni. Maka apabila Amr bin As masuk dalam Mesir, megatah negeri Mesir. Dah, tidak paksa rakyat Mesir semua masuk Islam. Dah, bukan semua tu masuk Islam, ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Dia hak ikut masuk Islam tak apalah tu. Dia belajar Islam, amalan Islam. Maka yang bukan Islam dia buat amalan hak dia buat. Dah, maka adalah amalan sampai setiap tahun, setahun sekali ada amalan lepas retina. Dalam sungai Nai. Maka dia sebagai pemimpin kebenaran buat ke mana? Karena itu adalah pegangan amalan orang Mesir dulu. Dah, yang mereka ini bukan memeluk Islam. Lalu tu dia hantar surat. Dah kepada Umar minta pengesyarat daripada khalifah lah. Nah, maka khalifah hantar surat mai buat pengesyarat. Lah tak wui lah, tak izin. Lah, kerana itu pegangan orang Mesir. Takutlah orang Mesir kalau tak buat ni akan jadi tu jadi ni. Nah, lalu tu adalah kisah dia panjang. Nah, doa dia buat makan, baca ayat apa semua. Dia kata apabila aku mati jangan wui turut akulah orang-orang yang sat ni, orang niyahah sat ni. Wala nar, dan jangan bawa api lah, jangan turut cucuhkan api pakak bawa turut belakang tu sih. Fa idza dafantumuni, dan apabila mungki kamu dah aku gi kamu lah, gi kembumi dah aku, fashunnu alayya turab shanna, dah mau ambil lah tanah-tanah dah mana likur tanah dah, tanah abu-abu dah, tak kubur tu lah. Kemudian kamu duduk di keliling kubur aku ni qadar 9 uta ya. Mana sudah lama dah duduk sekadar 9 uta lah. Dah 9 uta lama. Mana kita atas jel lah. Ataupun setengah jel sekadar 9 uta. Dah apa nama 8 uta. Dah batu bagi daging. Mana sekadar 9 uta, 8 uta bagi daging sekadar tu lah. Kita tu 9 ilmu, mak kita ni 9 ilmu lah kita kata. Dah sekadar 9 ilmu, 8 ilmu. Nah, kita lama juga sebab kita bukan mengasyik ni. Ada sehari 9 ilmu. Dah nak igat berlama ni kata hak kebiasaan orang dah buat dah lah. Dah kita kata sejak ke. Kita tak hafal sejak sebentar, kita ni lebih sebentar pada 9 ilmu lagi kita duduk ni. Kita lebih sebentar, lepas tu ada satu golongan pula lebih lama pula. Bukan sekadar duduk 9 ilmu dak, 9 uta dak. Dan sampai duduk bertidur-tidur pula dah. Lewat 4 kita tidur pula. 7 hari tak cukup, 40 hari pun ada. Sampai 100 hari pun ada. Tu macam-macam lah timbul benar-benar orang panggil mah kita. Sebab apa dia minta orang duduk sekadar tu? Hasta ista'nasa bikum, supaya aku dapat apa panggil tu taksik lah amal istiqnah dengan fakmu lah. Lepas pada tu madza uraji' bihi rusul rabbi. Lepas tu aku tunggu dan nak murajaah, nak jumpa utusan Tuhan aku akan hantar lah. Lepas pada tu dah mungkin. Sebab tu Imam Nawawi kata hadis ini menunjuk atas besarnya dah hijrah dalam Islam, dan besarnya dah Islam sendiri, dan besarnya ibadat haji. Kerana setiap satu daripada 3 amalan ini dapat merutuhkan dosa sebelumnya. Sebab itulah dengan hadis ini juga sunatnya kita istinbat daripada peristiwa atau hadis ini, disunatkan kita memberi peringatan kepada orang-orang yang dekat nak mati. We peringatan dia supaya dia sangka baik terhadap Allah Ta'ala dan mengingatilah dia terhadap ayat-ayat. We ingat baca, kalau boleh baca ayatul raja' apa panggil. Ayat yang memberi harapan ataupun semangat dia terhadap nak jumpa dengan Allah Ta'ala, dan ayat hadis-hadis tentang keampunan Allah Ta'ala. Itu mana, dan boleh kita sebutkan tentang keelokan amalan dia. Dia kata tak apa, demo Allah, kalau demo muda dulu, demo orang baik, dia orang suka tolong orang, dia orang suka buat gitu, buat gini. Sebut benda baik-baik. Supaya apa? Sebut benda baik-baik yang dia buat tu,
supaya dia sendiri merasai sangka baik terhadap Allah Ta'ala. Kalau raya tak omong dulu, nah ni mu sebing kamu dulu suk terik mu jahat lah. Kalau raya benda jahat ya tidak ada sangka baik dengan Tuhan. Allah siaplah aku buat benda jahat belaka. Macam mana aku nak jumpa dengan Tuhan? Kalau raya benda jahat dia, jangan sebut benda-benda jahat. Mudah-mudahan muduk lagu ni Tuhan apa dosa. Dan mudah-mudahan di saat inilah Allah Ta'ala apa dosamu. Dan benda mu buat baik dulu, mu cara baik anak misal mu buat benda-benda baik supaya apa? Supaya dia dapat suka baik terhadap Allah Ta'ala. Sebab seseorang itu dia akan mati. Dan di atas sangka ana inda zanni abdi bi. Dan Allah Ta'ala ana inda zanni abdi bi. Aku ni duduk di sisi sangka hamba aku dengan aku. Kalau hamba dia suka baik, Allah Ta'ala beri kebaikan. Tapi kalau hamba dia suka jahat, maka dia akan dapat kejahatan. Sebab itulah orang penting benar dan besar penting benar ni di saat yang ihtidar, di saat yang kita nak sudahkan umur ni, dan kita menyangkakan baik terhadap Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita akan menemui kebaikan. Dan itulah orang panggil di antara kelebihan hijrah daripada tahun ni. Dan keesokan hari kalau nampak anak bulannya, dia boleh ada satu hijrah. Maka kita mintalah supaya hijrah dia akan mendatangkan kebaikan sama ada terhadap pribadi kita dan diri kita, keluarga kita dan umat Islam pada seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah dan segala amalan kita sepanjang tahun dan bermakna umur kita sendiri sudah langkah kepada akal yang baru dan sudah tambahnya umur. Apabila umur tambah bermakna kurangnya ajal kita. Dan mana kesikitlah dan masa yang kita hidup dalam dunia. Apabila panjang masuk banyaknya umur kita, bermakna umur kita pun sudah mendekati ajal. Maka jaga-jagalah supaya kita diberi taufik hidayah Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Itulah sekadar wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.